Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Muka surat 6, baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya dengan qada dan qadar, dengan maknanya qada itu. Apa makna qada? Percaya dengan qada dan qadar. Satunya qada, satunya qadar. Dua pegangan. Apa makna qada? Kemudian apa makna qadar? Dengan maknanya qada itu penentuan, penetapan, yang telah menentu akan dia, yang telah menetap akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni dengan iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah telah menentukan akan dia. Telah pada azal, telah menentukan akan dia. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila telah menghendaki oleh Allah Ta'ala akan sesuatu. Innama amruhu iza arada syai'an. Arada fi'il madhi, isyarat kepada tanzizi qadim bagi iradah. Allah telah menghendaki pada sedia kala, telah menentukan akan dia akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu telah menentu akan dia oleh Allah ni dengan iradah, dengan sifat iradah. Menentu akan dia oleh Allah, ini hakiki. Menentu akan dia oleh iradah, ini majazi. Itu ketentuan iradah, itu majazi, bukan hakiki. Yang menentukan ni Allah Ta'ala, yang bersifat dengan iradah, yang telah menentu akan dia akan penentuan oleh Allah Ta'ala. Ini hakiki, ketentuan Allah, bukan ketentuan iradah. Allah mana yang menentukan? Dengan iradah, dengan sifat iradah. Ini hakiki. Ketentuan iradah, menentu oleh iradah, ini majazi, letak sementara kepada sebab. Bukan iradah yang menentukan, Allah yang menentukan.
Tuhan yang menentukan. Ketentuan Allah, ketentuan Tuhan. Ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Ini hakiki. Itu qada. Dan makna qadar itu takdir Allah Ta'ala. Qadar, takdir, satu makna. Itu masdar. Maksudnya, apakah maksud ataupun makna takdir ni? Perbuatan. Ni perbuatan ni. Yang telah perbuat akan dia, akan perbuatan oleh Allah. Ni hakiki. Perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah. Ini hakiki. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan kudrah yang buat itu majazi. Benda ni. Dengan dia dengan iradah menentukan. Dan kita biasa lagi tu. Dengan dia dengan kudrah menjadikan. Itu majazi belaka tu. Nanti dia bicara sifat kudrah iradah nanti. Ia letak secara hakiki atau letak secara majazi. Dia cerita macam mana? Dalam takrifan kudrah ni Allah Ta'ala kuasa mengada meniadakan. Itu hakiki. Dengan dialah dengan kudrah Allah Ta'ala kuasa mengada dan meniadakan. Itu hakiki. Kalau hak iradah pula, mana takrifan dia? Sama juga. Dengan dialah dengan iradah Allah Ta'ala menghendaki dan menentukan. Itu hakikilah. Sebab terkadang dalam kitab-kitab tauhid ni dengan dialah dengan sifat iradah menentukan. Dengan dialah dengan sifat qudrah menjadikan. Itu dipanggil majazi, bukan hakiki. Berpegang dengan zat, dengan diri iradah menentukan, bukan Allah. Berpegang dengan zat diri qudrah yang mengadakan, bukan Allah. Itu salah, kufur pegangan tu. Salah tu. Dengan zat, dengan diri iradah menentukan, bukan Allah. Dengan zat, dengan diri kudrah yang mengadakan, bukan Allah. Itu salah sangat pegangan. Tapi dalam kitab sebut dengan dia dengan iradah menentukan, dengan dia dengan kudrah mengadakan, menjadikan, itu majazi, bukan hakiki. Ini hakiki majazi ni hak sama-sama lah. Hak majazi tu macam kita duk cakap tu lah. Makan kenyang, minum air hilang dahaga, makan ubat sembuh. Itu semua majazi. Hakikinya kenyang ke, hilang dahaga ke, sembuh ke, tu perbuatan Allah. Makhluk tak payah bekal. Itu hakiki. Dia gitulah. Majazi, hakiki. Ini hakiki ni. Menentu yang telah menentu akan dia oleh Allah. Yang telah perbuat akan dia oleh Allah. Barulah menentu oleh Allah dengan iradah. Memperbuat oleh Allah dengan kudrah. Itu hakiki. Jadi qada, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Qadar, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Maka percaya dengan qada dan qadar. Jadi qada tu iradah, qadar tu kudrah, atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalanan Imam Maturidi hanya akaskan, hanya terbalikkan. Akas ni tukar-tukar, hanya terbalikkan. Jadi yang kita ni jelas qada dan qadar. Jelas jalanan Imam Asy'ari. Maka percaya dengan qada dan qadar itu makna percaya dengan qada dan qadar. Tadi makna qada ketentuan iradah, makna qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Apakah makna percaya pula dengan qada dan qadar? Rukun iman yang keenam. Maknanya makna percaya dengan qada dan qadar mengaku putuh di dalam hati seseorang. Ni iman jazam
putuh dalam hati, percaya sepenuhnya, membenarkan di hati sepenuhnya, itu dia iman. Mengaku putuh dalam hati seseorang. Hati ini yang mengaku putuh. Hati seseorang lah. Hati seseorang yang beriman. Siapa yang beriman? Hati seseorang. Ini cerita bab iman. Percaya di dalam hati seseorang. Sekarang ni timbul pula nak hilangkan keakuan. Nak hilang macam mana? Hati kita yang percaya. Ini glamour sekarang ni. Hilangkan keakuan. Ni berat belaka ni. Kena hilangkan keakuan. Nak hilang macam mana? Ni, siapa percaya ni? Hati seseorang percaya. Hakikatnya percaya tu qada qadar, betul lah. Tapi hati seseorang percaya. Seseorang beriman. Aku beriman. Amantu billahi wa rasulih. Aku beriman dengan Allah dan Rasul. Aku yang beriman. Hilang keakuan pula dah sekarang ni. Itu nak terundur pada akidah Jabariyah. Digi pada maqam haqiqah. Maqam fana. Hilang aku. Tak ada. Itu maqam fana. Allah yang fanakan. Bukan nak buat. Kita kena hilangkan. Kita hilangkan macam mana? Itu Allah yang fanakan. Allah yang lenyapkan. Disuruh buat ni sekarang ni. Hilangkan keakuan. Barulah tak rasa hebat diri. Bila hilang keakuan. Baru tak rasa lebih diri. Hilang keakuan. Nak hilang macam mana? Kita wajib berpegang. Kita yang beriman. Kita yang buat amal soleh. Ikhtiar usaha tu wajib kita imani. Hilang keakuan. Mu Tuhan. Lama dah ni mainan ni. Ini Jabariyah. Tapi hok cakap hilang keakuan tu untuk hilang rasa hebat, dia hok hebatnya. Biasanya hok cakap gitu. Dia hok bapak hebatnya. Orang lain tak dapat maqam belaka. Orang lain ni aling lidah belaka, hati dah aling. Dia boleh tahmuh pula, dia boleh tuduh pula. Ni hok biasa hilang keakuan ni untuk hilangkan kehebatan diri, dia hok hebat sekali. Orang lain ni maqam syariat je tak sampai Tuhan belaka orang lain ni. Dah gitu. Percaya di dalam hati seseorang, mengaku putuh dalam hati seseorang, itu iman. Adapun hak syuhud zauq, itu maqam aulia, maqam ihsan, itu bicara lain. Hilang aku, dia panggil hilang ananiyah, dia panggil. Tak ada aku, itu maqam aulia. Ini hak pengajian yang salah guru belaka ni. Ada tak hilang ananiyah? Adalah maqam aulia, maqam fana. Allah yang hilangkan, bukan suruh kita yang buat. Kita ni aku belaka. Saja aku ambil air semayang, saja aku semayang fardu maghrib, saja aku belaka. Dalam bacaan semayang pun wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Mana nak hilang akunya? Ni ada satu slogan baru sekarang ni. Duk highlight dalam FB, hilangkan keakuan. Nak hilang macam mana? Kalau buat lakon, terundur pada akidah Jabariyah. Mengaku putus dalam hati seseorang, itu iman. Dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku, segala perkara yang berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku. Yang lagi akan berlaku tidak ada penghujung. Yang lagi akan berlaku tidak ada penghujung. Mana yang lagi akan, yang berlaku tidak ada penghujung? Selepas dibangkit pada hari akhirah. Selepas dibangkit pada hari akhirah, perkara yang berlaku sudah tidak ada penghujung. Jadi segala perkara yang berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, yang tidak ada penghujung, daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala qada, dan dengan menjadi ia Allah akan segala perkara yang berlaku. Qadar perbuatan Allah yang disebabkan qudrah. Segala perkara. Jadi qada qadar Allah ni tidak ada penghujung.
Sebab yang lagi akan berlaku di hari akhirat, kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, qada, dan dengan menjadi ya Allah akan segala perkara yang berlaku. Mana Allah ni Rabbil Alamin. Alam ni termasuk dunia, termasuk akhirat, termasuk syurga, termasuk neraka. Alam, Allah Rabb, Allah Tuan. Yang berlaku pada hari akhirat adalah datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya. Itu taukid tu. Dia kuat pula. Segala perkara, semuanya, tidak terkecuali pun sebesar zarah, dengan kehendak Allah, qada Allah yang bersifat dengan iradah, dan dengan menjadi ya Allah akan segala perkara. Ini qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini hak tajuk rukun iman yang keenam. Ni pun dekat 20 minit dah. 1/3 daripada masa sejam. Tu jadi panjang tu. Hak main sini ni pun 1/3 dah, dekat-dekat 20 minit. Kita kelas kita ni memang sejam. Sejam lah. Mula pukul berapa, berhenti sejam. Sama dengan Masjid Wakaf Tembesu. Mula pukul berapa tak kira. Sejam. Satu malam tu ada, dia kata nak sembahyang gerhana. Okey, sembahyang gerhana, tak ada masalah. Tapi kelas tu sejam. Dia kata tak apalah, buat gerhana lepas isyak, buat gerhana lepas kuliah pun tak apa. Buat gerhana sebelum kuliah boleh. Ada gerhana bulan baru ni kan. Buat lepas kuliah pun boleh. Buat sebelum kuliah, okey, kuliah tetap sejam. Majid kata tak apalah, kita buat kuliah dululah, main gerhana kemudian. Tak apa. Baru ni pula ada sembang jenazah, lambat sikit mula kuliah maghrib di Masjid Wakaf Tembesu. Okey je, lambat sikit pun. Tapi kuliah kita sejam, gitu je. Bukan berhenti ke apa macam set tadi. 7.40. 8.40. Tapi 20 minitnya duk main tajuk ni je. Ulang hak tajuk ni. Segala perkara yang berlaku daripada baik dan jahat, semuanya dengan kehendak Allah, qada, dan dengan menjadi ya Allah akan segala perkara. Ini rukun iman yang keenam. Kemudian kita nak bicara mengelepasnya adalah pergi kepada perkara yang berlaku tu perkara jahat. Perkara baik, iman dan ta'ah. Perkara jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ijma' ahli sunnah wal jamaah. Baik iman dan ta'ah, jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab jelas dalam hadis Jibril, hadis Muslim, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, wa tu'mina bil qadar, sudah cukup. Beriman dengan qadar sudah cukup. Nabi badalkan dengan, dipanggil atau bayan, Nabi badalkan dengan khairihi wa syarrih. Perkara baik, iman dan ta'ah, ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrih, dan perkara jahat, kufur dan maksiat, ketentuan dan perbuatan Allah. Nabi badalkan untuk mentaudihkan, untuk menjelaskan perkara baik ke perkara jahat ke adalah kehendak Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas pada rukun iman yang keenam. Hadis Jibril. Rukun yang keenam ni sama je, tak ada mana-mana tepat sama je. Cuma kadang-kadang dalam kitab lama ni, untung baik, untung jahat. Untung baik, untung jahat. Itu je lah. Tapi untung di sini bukan untung rugi. Untung nasib dia panggil. Kan kita untung-untung kan. Orang duduk je main bahas. Jahat untung. Baik untung. Untunglah baik ni boleh pahala, masuk syurga. Hak jahat ni untung kat mana? Dia nak faham untung tu untung rugi. Untung nasib dia panggil. Untung nasib tu lah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untung baik, untung jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas rukun iman yang keenam. Ijma' ahli sunnah jemaah
pekerja hak adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, macam sebut dah minggu lepasnya, yang pertama mengesakan Allah pada perbuatan, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Bicara situ dulu. Sama sekali tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kalau mensyirikkan Allah pada perbuatan, kena betul waktu dulu. Bab syirik ni bab berat lah ni. Apabila sudah mentauhidkan Allah pada perbuatan, sekalian yang berlaku perbuatan Allah, termasuk berlakunya pekerjaan perbuatan Allah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, perkara yang berlaku adalah perkara yang Allah kehendak. Dia berlaziman antara perkara yang berlaku dengan kehendak Allah. Perkara yang berlaku Allah yang buat. Allah tidak kehendak, Allah buat saja. Mustahil sama sekali. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya mula-mulanya mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Bila betul dah situnya, kejak dah situnya, semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang jahat berlaku tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlaziman antara perbuatan Allah dengan qada, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Ini kita Ahlussunnah wal Jamaah. Hak Mu'tazilah kita akan bicara nanti. Perbuatan jahat yang berlaku betul perbuatan Allah. Masih lagi mentauhidkan Allah pada perbuatan. Tapi Allah buat saja, Allah tak kehendak. Dia gila ikut tu. Ini Mu'tazilah. Sekarang Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada Allah ni, perkara jahat yang berlaku tu tetap perbuatan Allah. Keesaan Allah pada perbuatan. Termasuk perkara jahat perbuatan Allah. Tapi Allah perbuat pun Allah tidak kehendak pada azal. Allah hanya mengetahui pada azal. Jadi hamba yang memilih dan melakukan perkara jahat, bukan kehendak Allah, bukan ketentuan Allah. Tidak ada iradah Allah pada perkara jahat. Tapi berlaku tu perbuatan Allah yang bersifat kudrah. Ini Mu'tazilah. Dia tidak berlaziman antara apa yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak. Kita mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Kalau tidak mengesakan Allah pada perbuatan, kena perubah ni dulu. Hak ni mensyirikkan Allah pada perbuatan ni berat ni. Lepas tu dalam kaedah sifat 20, sebelum bicara kudrah iradah, bicara wahdaniyah dahulu. Wahdaniyah itulah mari daripada kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kita mengaji sifat 20 ni yang terkandung di bawah la ilaha illallah. La ilaha illallah nafi dan isbat. Nafi tiada Tuhan, isbat melainkan Allah. Itu nafi dan isbat dengan makna Allah jua Tuhan, dengan bahawa mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Apabila mengesakan Allah sebagai Tuhan sembahan sebenar, yang bersifat dengan istighnaq dan iftikar, awak pergilah pada sifat kudrah, iradah, ilmu. Tapi kalimat tauhid la ilaha illallah, asas kaedah sifat 20 dimulai dengan keesaan tauhid terlebih dahulu, yang kita diulang-ulang lepas sembahyang tu 10 kali tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu 10 kali tiap-tiap lepas sembahyang. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, keesaan. Wahdahu, apa makna wahdahu? Keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Apa makna? Keesaan. Di situlah 3 keesaan. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. La ilaha illallah, keesaan. Wahdahu, hal keadaan Allah esa, keesaan. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah, itulah keesaan. 3 keesaan. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah
atas tiap satu amat kuasa. Qadir, bukan qadirun. Qadirun yang kuasa, qadirun yang amat kuasa. Dipanggil sirah mubalaghah, yang amat kuasa. Allah Ta'ala atas esok amat kuasa. Dengan makna apa? Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Ini hak kita bicara bab keesaan. Jadi kena mati keesaan pada perbuatan. Yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah. Yang berlaku tu perkara baik, perbuatan Allah. Yang berlaku tu perkara jahat, perbuatan Allah. Mati itu dulu. Kemudian ahli sunnah jemaah yang berlaku berlaziman dengan yang Tuhan qada pada azal, yang Tuhan kehendak pada azal. Tidak akan berlaku melainkan barang yang Tuhan kehendak. Tiba-tiba Mu'tazilah dia lari pula situnya. Asalnya perbuatan Allah bukan jahat, tapi Allah tidak kehendak, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ilmu ada, iradah tak ada. Jadi Allah perbuat saja. Allah perbuat perkara jahat, tapi Allah tidak kehendak. Ni Mu'tazilah. Quran jelas kan? Hak tu baca ayat tadi tu. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kun Allah menjadikan. Allah menjadi apabila Allah telah kehendak pada azal. Fa'alul lima yurid. Ayat yang lain pula innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan akan barang yang ia kehendak. Allah buat barang yang Allah kehendak. Sekarang ni perkara baik Allah buat, perkara jahat Allah buat. Jadi Allah kehendaklah baik dan jahat. Mu'tazilah dia lari situ. Perkara baik, perkara jahat memang Allah buat, tapi Allah tak kehendak buat perkara jahat. Lari. Ni akal dia, ni akal. Kita ahli sunnah berlaziman antara apa yang berlaku perbuatan Allah baik dan jahat dengan iradah kehendak tentang Allah pada azal baik dan jahat. Itu kita ambil daripada perbuatan Allah, keesaan pada perbuatan. Kita ambil daripada ilmu Allah. Bab Mu'tazilah asalnya, hak Mu'tazilah menafikan perkara jahat lah. Hak Mu'tazilah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan tu Mu'tazilah lain pula. Mu'tazilah yang mensyirikkan Allah pada perbuatan itu Mu'tazilah lain pula. Ni kita bicara hak Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat kepada Allah. Mu'tazilah ni masih lagi mengesakan Allah pada perbuatan. Cuma perbuatan yang berlaku perkara jahat tu tidak berlaziman dengan iradah kehendak Allah. Kita pergi pada ilmu. Sebab ilmu ni sepakat. Ilmu ni sepakat. Ahli sunnah ke Mu'tazilah ke Allah mengetahui segala-gala. Menafikan mengetahui Allah atau kafir. Jadi ilmu ni sepakat antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Jadi Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan memilih dan melakukan kebaikan dan kejahatan. Ni Mu'tazilah pun mengakui perkara jahat yang berlaku Allah mengetahui pada azal. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah mengetahui Allah berlaziman pula dengan ilmu, dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui serta Allah yang menghendaki pada azal. Kita bicara kepada perkara yang haruslah, perkara yang mungkinun, perkara yang wajib, perkara yang mustahil Allah mengetahui tapi tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Kita bicara kepada perkara yang harus, perkara yang mungkinun. Sebab kudrah iradah hanya bertakluk dengan perkara yang mungkinun saja. Jadi sekarang perkara mungkinun yang akan berlaku baik ataupun jahat, kesemuanya Allah mengetahui. Jadi pengetahuan Allah ni tidak ada penghujung. Sebab macam sebut dah tadi, yang berlaku ni, segala perkara yang berlaku tidak ada penghujung. Mana yang berlaku dalam syurga dan neraka di hari akhirat tidak ada penghujung. Mengetahui Allah pun tidak ada penghujung. Jadi Allah mengetahui segala-gala ni. Jadi yang berlaku perkara baik dan jahat Allah mengetahui pada azal. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengetahui Allah berlaziman dengan kehendak Allah. Allah mengetahui pada azal serta Allah menghendaki pada azal. Sama ada baik ataupun jahat. Mu'tazilah dia lari pula situnya. Allah mengetahui pada azal seseorang hamba akan memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah mengetahui saja, Allah tidak menghendaki. Dia berhenti pula situ.
Ini Mu'tazilah. Hak tadinya semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah. Comel dah. Tapi Allah buat, tapi Allah tak kendak. Oh, Allah buat. Sekarang ni Allah mengetahui seseorang hamba akan memilih dan melakukan perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah mengetahui dia. Allah menghendaki, Allah menentukan. Tidak. Allah tidak menghendaki dan tidak menentukan. Ini Mu'tazilah. Kita ahli sunnah dah. Allah mengetahui pada azal perkara jahat tu akan berlaku. Allah menentukan pada azal perkara jahat tu akan berlaku. Jadi mengetahui tanjizi qadim, menghendaki pun tanjizi qadim. Mengetahui sedia kala, menentu pun sedia kala. Tapi berlaziman antara ilmu dengan iradah. Mengetahui pada azal, menentukan pada azal. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah, perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bicaralah pegangan Mu'tazilah, dia punya hujah akal dia macam mana. Dia fahaman Mu'tazilah, akidah Mu'tazilah sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Hak saya duk tekan sentiasanya adalah berkaitan dengan perkara jahat. Perkara jahat. Jumpa banyak-banyak ramai sangat hak berpegang perkara jahat. Bukan datang daripada qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengajaran pun banyak, dalam ceramah pun banyak. Yang jelas rukun nikmat kenang baik dan jahat. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sebut satu selok ni memang tajuk dia qada qadar baik jahat. Tajuk dia sejam. Doktor agama lah. Dia sejam tu tak sepatah tak sebut jahat. Baik buruk, baik buruk. Dia tak sebut jahat. Baik buruk je. Di awalnya program tu nampak dah macam mana nak membicarakan bab rukun mai kenang. Dia bab qada qadar tak boleh nak beza dah. Ini pengajaran molek ni orang agama, doktor agama masuk dalam radio. Dengar jutaan manusia. Radio sekarang ni pun ada FB. Maka apabila FB ni masih lagi boleh diikuti. Dia kalau radio saja sekali dengar habislah. Tapi radio sekarang dia sertakan dengan FB. Jadi dalam FB tu orang boleh ambil. Boleh share, boleh simpan. Radio ni dengar suara, habis suara habis kan. Kalau tidak ada rakaman. Bila dia ada FB jadi mana bicara tu berkekalan. Mula-mula tu dia tajuknya qada dan qadar. Tajuk tu qada dan qadar. Di awal bicara saya nak memperbetulkan, dia kata qada qadar salah, dia kata. Yang betulnya qadar qada. Dia betul tajuk dulu. Dah kalau tajuk tu salah, penerbit tu bagi tajuk salah, awak perbetul awal-awal lah. Sebab tajuk tu akan diberi kepada penceramah ni bukan beri apa on the spot. Ada on the spot. Siapa di studio tu? Okey, ini ustaz, ini tajuk dia. Ada on the spot? Tak ada on the spot. Ada ni. Mana ada on the spot sekarang ni? Semua ada tajuk awal-awal, lepas tu cari bahan dulu. Barulah. Ni radio ni. Hak kapung khutbah Jumaat pun tak ada on the spot. Ngapa duduk rumah? Ngapa? Ditugaskan jadi khotib. Mengapa punya mengapa? Siapa masuk khutbah? Masih cerita dulu lah. Ustaz tu baca khutbah Ustaz. Kenapa pula? Saya ngapa? Serok suara dia kata. Tak ada suara dah ni, minta maaf tak minta tolonglah Ustaz Gia, dia kata. Dia punya ngapa khutbah Jumaat tu berkali dia pegang kayu di rumah dia berkali. Lepas tu dia khutbah macam tak khotib dah, dia suara kuat berkali. Siapa dia ngapa tek khutbah tu apa suara hilang. Akhirnya saya kot ginya, padahal dia yang ditugaskan. Dia tak habis suara. Sebab apa? Dia duduk ngapa. Sebab tu ada tu khotib ada, terkadang tu on the spot. Siapa masjid? Okey, ni. Kajian arahkan baca ni. Lelah dia baca. Apa? Orang tua baca orang ni. Kokak sebab dia
On the spot, ada on the spot. Siapa tangga masjid jemaah? Ni pejabat agama berkata ni. Tok Imam kena baca ni. Hok dengar apa hak lain ni. Tok Imam kena baca ni arahan daripada pejabat agama. Oh, buat gitu lelah tu khatib. Apa? On the spot panggil. Sebab jelah apa-apa pun nak baca khutbah ni, ayat Al-Quran kena pelacur dulu. Hadis Nabi kena pelacur dulu. Ni kalau buat gitu kesian tu khatib orang tua-tua. Jadi sekarang ni maknanya tajuk program tu mesti penerbit bagi awal-awal. Baikilah awal-awal. Tidak. Sampai masa program tu, ni permulaan saya nak memperbetulkan. Qada, qadar, salah. Yang betulnya qadar dan qada. Tengok. Qada, qadar tu jalanan Imam Asy'ari, jumhur ulama. Mengikuti jalanan Imam Asy'ari qada dan qadar. Ada ni. Jumhur ulama qada qadar. Dalam kitab Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin, qada qadar juga. Salah qada qadar. Hak betulnya ketentuan azali qadar, yang berlaku ni qada. Tu jalanan Imam Maturidi. Ada ni. Jadi atas nama tu pun tak boleh nak cerita molek dah. Hak jumhur ulama qada dan qadar dia kata salah. Nanti dia pun bicara. Baik buruk, baik buruk. Buruknya apa pada masa tu? PKP, masa tu PKP. Qawi atau yang buruk. Sepatah dah sebut jahat. Selama program sejam tu, sepatah dah sebut. Apa jahat? Kufur dan maksiat, sepatah dah sebut. Khairihi wa syarrih, syarrung ni jahat. Khairihi baik Nabi kata, wa syarrihi jahat. Baik dan jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita bab pegangan. Nanti kita akan bicara pula berkaitan dengan adab percakapan. Yang baik daripada Allah, yang tak baik datang diri hamba sendiri. Itu kena letak pula situnya. Adab percakapan. Yang bicara sekarang adalah berkaitan dengan pegangan. Memang sebelum-sebelum ni pun saya terpandang dalam rakaman, orang potong-potong sekerat. Memang ada komen, ustaz ni Jabariyah, dia kata. Dia kata saya Jabariyah. Hak komen tu lah. Saya tak kata apa pun, faham sangat dah. Lama dah Lama dah. Saya bicara bab qada qadar ni belas tahun dah. Dulu-dulu tu. Ada ustaz lah. Saya dimaklumkan, seorang ustaz, dia mengajar perkara jahat qada qadar. Mana mungkin perkara jahat qada qadar? Dia tu lah. Dia kata salah. Orang maklum kan? Saya dah kata apa? Mana dia lah. Itu atas pihak berkuasa lah pula kena pantau. Saya pernah berbicara dengan orang ustaz lah, penceramah. Bicara-bicara bab perkara jahat ni. Kita kena sentiasa peringatkan. Dan masyarakat kita ni bab pegangan perkara jahat tu qada qadar kena peringat. Baca panjang bicara, anak ingat jahat bukan qada qadar. Dia pun jawab gitu. Anak tahu anak. Ustaz kan kena anak hantar lah, bukan I dan you. I you tu orang sekolah. Orang ustaz ni anak hantar. Saya biasanya orang cakap anak hantar, saya awak semacam. Dia anak hantar, saya awak. Sebab apa? Dia orang Arab, saya orang Melayu. Tak apalah. Dia anak hantar, saya awak. Gitu je. Tak ada anak hantar. Anak ingat jahat bukan qada dan qadar. Lepas tu macam mana nak cerita? Cakap dengan dia perkembangan ada. Kena sentiasa peringat. Tiba-tiba anak ingat jahat bukan qada qadar. Berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Pegangan Mu'tazilah yang khilaf ulama. Satu pandangan kapi pegangan tu. Pandangan muktamad letak qasid lagi mubtadi'. Pegangan yang besar, pegangan yang bid'ah. Pegangan yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ni. Masa tengok lama kau kapi. Tak kapi macam mana? Banyak benda yang berlaku atas muka dunia ni bukan kehendak Allah. Allah tak kehendak, tapi berlaku bukan Allah tak kehendak. Mana Allah sebagai Rabbil Alamin? Pada ni. Tapi Mu'tazilah ni akalang dia tu nampak macam molek. Akalang dia tu.
Nak lepas daripada Allah ni dikatakan zalim, atau antara alasan akal dia kita akan bicara nanti. Dan memang akalan Mu'tazilah sampai sekarang, orang yang tolak pegangan ni qada qadar, kalau qada qadar zalim Allah. Dia di situ. Kita sedar ke tak sedar? Ini cakapan kita sama-sama. Dimasukkan ke dalam syurga dengan kurniaan Allah, dimasukkan dalam neraka dengan keadilan Allah. Sebab apa dia ulang gitu? Dua-dua ni nak canggah Mu'tazilah belaka, nak tolak Mu'tazilah belaka yang kita cakap ni. Kita cakap mana? Dimasukkan ke syurga dengan kewajipan atas Allah. Kita tak cakap gitu. Dengan kurniaan Allah. Dimasukkan dalam neraka dengan keadilan Allah. Dua-dua ni nak tolak Mu'tazilah belaka. Mu'tazilah, orang yang beriman beramal soleh, wajib Allah masukkan ke syurga. Itu Mu'tazilah, wajib. Kita ahli sunnah dengan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah pula, apabila dimasukkan neraka kerana kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah, zalim Allah gitu, maka kita ahli sunnah dimasukkan ke neraka kerana kejahatan yang Allah qadakan sendiri dengan keadilan Allah. Nak canggah Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah berpegang kalaulah perkara jahat qada Allah, berarti Allah zalim. Tapi Mu'tazilah tidak berpegang Allah zalim. Kalau Mu'tazilah berpegang Allah zalim, kafirlah pegang Tuhan zalim. Lepas tu, bila Allah tidak zalim, dia pun berpegang perkara jahat Allah tidak qadakan. Maka mazhab Mu'tazilah ni dikelas sebagai Ahlul Tauhid wal Adli. Ahlul Tauhid wal Adli nama dia. Comel nama. Ahlul Tauhid, mereka masih lagi mengesakan Allah pada perbuatan. Perbuatan yang jahat berlaku tu masih lagi perbuatan Allah. Wal Adli, Allah maha adil dengan bahawa perkara jahat yang Allah perbuat, Allah tidak kehendak. Adil dia kata, dia ke situ. Kita ahli sunnah ni, adil zalim ni kena faham pula makna. Apa makna zalim? Zalim ni ada berbagai makna lah. Zalim di antara kita reta hak orang pada perkara yang tidak diizinkan, zalim lah. Mata ni bukan hak kita, milik Allah. Tengok perkara yang Allah larang, zalim. Telinga dengar perkara Allah larang, zalim. Lidah berkata-kata dengan perkataan larang, zalim. Sebab bukan barang milik kita. Harta benda kita gunakan untuk perkara yang haram, zalim. Sebab harta benda tu rezeki daripada Allah. Itu baru panggil zalim. Dah Allah ni, manusia hak dia, syurga neraka hak dia. Lepas tu Allah nak kehendak kebaikan, buat syurga, itu kurniaan. Allah kehendak kejahatan, buat neraka, itu keadilan. Barang milik Allah belaka. Zalim ni faham makna zalim dulu. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi memang ayat-ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan baik ataupun buruk kepada hamba. Itu tetap dah. Itu pergi pada zahir. Itu pergi pada istiqsa, pada hakikinya tetap qada-qadar. Kebaikan kejahatan semua disandar pada hamba. Yang kita baca dalam wik semayang tu kan, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Untuk baca semua tu, bagi seseorang atas balasan baik atas kebaikan yang diusahakannya, dan atas seseorang balasan buruk atas kejahatan yang diusahakannya. Baik ke jahat, hamba yang usahakan. Lepas tu kita berpegang hamba ada pilihan dan usaha. Tapi pilihan dan usaha hamba tetap balik kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada ayat menyandarkan pada hamba, ada ayat yang menyandarkan segala-gala kepada Allah. Jadi dua ayat ni kena letak molek lah. Kena satu molek, kena himpun molek antara ayat Al-Quran ni. Jangan hanya ambil ayat tu cerita kejahatan ni manusia yang lakukan. Betul lah. Manusia yang menzalimi diri mereka sendiri. Manusia yang menzalimi diri manusia tu sendiri. Jadi kezaliman ni manusia yang menzalimi diri sendiri. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Tidak menzalimi akan mereka oleh Allah, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang buat jahat, mereka akan dihukum di hari akhirah. Mereka yang menzalimi diri mereka sendiri, bukan Allah yang menzalimi. Itu disandarkan pada zahir. Pandai ni. Jadi dalam bab ni kita boleh ambil satu-satu ayat, lepas tu nak khulasah sini tak boleh. Pandai ni. Ambil satu ayat, nak ambil ayat Quran, nak baca ayat Quran pun ambil terjemahan saja. Kadang-kadang orang-orang ni, tapi berani nak canggah. Nak canggah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tak pelik ni. Orang hak aliran agama pun ada yang seumpama tu. Siapa peringkat? Kalaulah perkara jahat tu qada Allah, pegangan ahli sunnahnya begitu, pegangan Mu'tazilahnya perkara jahat bukan qada Allah, saya sanggup jadi Mu'tazilah. Allah. Hebat. Apabila lah ahli sunnah perkara jahat qada Allah, Mu'tazilah perkara jahat bukan qada Allah, disanggup berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Tetap nak berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, man amana bi wa lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi falyaltamis rabban ghairi." Ya Muhammad, sesiapa yang beriman dengan aku dan tidak beriman dengan kehendak dan perbuatan baik dan jahat daripada aku, maka hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Bukan hanya nak pegang akidah Mu'tazilah, cari Tuhan lain lah. Mana ni? Nak beriman dengan Allah tapi tak beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah, perkara yang baik dan jahat. Suruh cari Tuhan yang lain. Dah bahas dah bab ni, cuma kita palusi untuk kita kejak kemah pemahaman dalam bab rukun iman yang ke-6. Jadi ayat Quran memang banyak ayat menyandarkan perbuatan pada hamba. Tambahan kalau perkara jahat, memang ayat Al-Quran menyandarkan kepada hamba. Bukan yang baik pun disandar kepada hamba atas nama ikhtiar dan usaha. Jadi hak pegangan kita di sunnah jemaah, dalil hak hadis Nabi jelas lah, hadis Muslim tu lah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, baik dan jahat, qada dan qadar Allah. Kemudian kita jangan lupalah, walaupun dalam hadis tu menyebut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, bil qadari, dal tu bagi atas pun boleh, bil qadri dal bari mati pun boleh. Tapi hadis tu sebut qadar, qadanya tidak ada. Dia kita jangan lupalah, kita bicara dah dahulu. Satu qada, satu qadar. Dalam ayat sama, dalam hadis sama, ada sebut qadar, ada sebut qada tanpa sebut qadar. Ada sebut qadar tanpa sebut qada. Ayat Al-Quran sama, hadis pun sama. Hanya disebut qada, tidak diiringi dengan qadar. Disebut qadar, tidak diiringi dengan qadar, dengan qada. Macam hadis Muslim tu, hak rukun yang ke-6 tu, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Qadar je, qada tidak ada. Dia antara qada dan qadar, kaedah dia iza istama'a aftaraka wa iza aftaraka istama'a. Apabila didatangkan kedua-dua, qada dan qadar, macam kitab kita ni, qada dan qadar. Qada makna dia, qadar makna dia. Wa izaf taraka ijtama'a, disebut qada je, qadar tak sebut. Disebut qadar saja, qada tak sebut. Terhimpun dua-dua makna pada satu kalimah. Kalau sebut qada dan qadar, qada ketentuan azali, qadar perbuatan Allah. Kalau sebut qada saja, apa makna qada? Ketentuan azali dan perbuatan Allah. Dalam hadis itu sebut qadar saja. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Nak terjemah macam mana? Dan engkau beriman dengan kehendak Allah dan perbuatan Allah, baik dan jahat. Ada ni. Ayat Al-Quran sama, hadis Nabi sama. Kalau sebut qada saja ataupun sebut qadar saja, dua makna sekali. Tak ada ni. Dua makna, ketentuan azali dan perbuatan Allah kena sekali. Dalam satu perkataan sama ada qada ataupun qadar. Dia dari segi bahasa Arab banyak seumpama tu. Taufik, hidayah. Taufik mana lain, hidayah mana lain. Tapi kalau sebut taufik dan hidayah, asing-asing makna. Kalau sebut hidayah sahaja, makna taufik pun masuk sekali.
Yang mana kita mohon pada Allah tidak mohon taufik. Kita mohon hidayah sahaja. Kita mohon hidayah sahaja. Allahumma hdini fi man hadait. Minta hidayah, taufik. Kita baca dalam duduk antara sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni itu. Wahdini, berhidayah oleh kamu akan daku. Minta hidayah je, taufik. Dia sebut satu dua sudah memada. Sebut hidayah saja pun boleh, sebut taufik saja pun boleh. Minta hidayah saja pun boleh, minta taufik saja pun boleh. Sebab apa? Sebab taufik hidayah ni kalau sebut sekali makna asing-asing, kalau sebut satu dua, kedua makna sekali. Mana bila kita minta hidayah, di situlah makna minta taufik. Jadi bahasa dia gitu. Sama dengan bicara bab qada dan qadar. Jadi dalam hadis jelasnya wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan engkau beriman dengan ketentuan Allah dan perbuatan Allah, baik ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarri dan jahat ketentuan dan perbuatan Allah. Kemudian dalam ayat Al-Quran, kalau saya sebut minggu lepasnya, surah Al-An'am ayat ke-125. Surah Al-An'am ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrul Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama', wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'." Maka sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa memberi hidayah oleh Allah akan sesiapa, nescaya Allah akan melapangkan dadanya bagi agama Islam. Sesiapa yang Tuhan kehendak bahawa memberi hidayah akan siapa, Allah yang buka dada dia untuk menerima agama Islam. Ada ni. Ini Allah kehendak kebaikan. Wa man yurid an yudillahu. Dan sesiapa yang menghendaki oleh Allah akan bahawa menyesat akan sesiapa oleh Allah Ta'ala. Ayyudillahu, bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa. Siapa yang menyesatkan? Allah Ta'ala lah. Bukan iblis, bukan syaitan. Yang menyesatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesat jadi kufur, itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yurid an yudillahu. Dan siapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah akan sesiapa. Allah yang menyesatkan. Itu pegangan kita. Allah yang menyesatkan ni ayat Quran banyaklah. Kan kita duduk dalam Kahfi lah. Kahfi yang kita duduk baca. Kahfi, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Tengok, wa may yudlil, dan sesiapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala, Allah yang menyesatkan. Wa may yudlil, may yahdillah, siapa yang menghidayah oleh Allah. Wa may yudlil, siapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala. May yahdillah dengan wa may yudlil banyaklah dalam dalam surah Isra. Mana? Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu awliya min duni. Wa man yudlil, dan siapa yang menyesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yahdillah, siapa yang hidayah oleh Allah Ta'ala. Wa man yudli, siapa yang menyesat oleh Allah Ta'ala. Jadi wa man yurid an yudillahu, dan sesiapa yang mendaki oleh Allah akan bahawa menyesat oleh Allah Ta'ala akan sesiapa. Yaj'al sadrahu dayiqan haraja, nescaya menjadi oleh Allah Ta'ala akan hati sesiapa tadi ni sempit dan sesak, tak terbuka hati. Ka'annama yas'adu fis sama', seperti mendaki pada langit. Hati dia tak terbuka, sempit. Ada ni.
Allah menghendaki berhidayah, Allah buka hati mudah-mudah aja. Macam contohnya kok Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nak bunuh Nabi, tapi apabila Allah kehendak hidayah, mudah-mudah je terbuka hati. Abu Talib itu mempertahankan Nabi hingga nyawa, tapi hati tidak terbuka. Sebab apa? Sebab Allah kehendak pada azal Abu Talib itu mati kafir. Ada ni. Sama lah juganya. Kalau Tuhan nak hidayah pada ilmu, mudah-mudah je belajar. Kalau Tuhan tidak hidayah pada ilmu, payah je nak belajar. Cerita macam mana tak ada, tak terbuka pun, tak ada pun, tak minat, tak apa pun. Tu gitu lah. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadayqan haraja. Tuhan jadikan hati tu sempit, sesak, tak terbuka pun. Bunyi belajar ni payah. Padahal payah apanya? Belajar, tak ada telinga. Lepas tu tak ada orang tanya apa pun, tak ada ujian apa pun. Apa masalahnya? Ada ni. Sekolah lagi patutnya tak mugi sekolah. Dah. Time masa periksa merah belaka. Boleh nombor belakang. Mak mana je? Kita belajar agama di masjid, tak ada orang tanya, tak ada ujian. Apa masalah? Apa masalah? Kita letih. Letih biasalah. Sehari sibuk. Letih. Letih. Cara letih. Pada ni. Sekolah jangan. Malam tidur tak cukup. Masuk kelas. Tidur. Panggil apa? Bedok kepala. Mana bedok? Cikgu ni. Orang dengan pemadam kapur zaman dulu lah. Kan tak ada pemadam kapur zaman dulu. Bedok kepala kita. Dia baling dengan pemadam kapur. Ada ni. Tidak masjid relax je. Sekarang ni ada kursi lah. Macam-macam sekarang ni. Duduk ekong. Ekong mana? Rumah mana ada ekong? Main masjid duduk ekong. Iktikaf lagi. Ini kelas lepas maghrib. Ada setengah masjid kelas lepas isyak. Saya di Masjid Ladang lepas isyak sungguh. Di tempat lain bukan lepas isyak, pukul 9.30. Saya di Masjid Ladang lepas isyak. Isyak awal boleh mula. 9.30 berhenti dah kalau isyak awal. 9.30 siap dah kalau isyak awal lah. Semua tempat dah dia mula 9.30. Lepas tu kelas 2 jam dia bubuh. Allah kata 2 jam sampai 11.30. Kalau tak boleh pun jam setengah dia kata sampai pukul 11. 9.30 supaya tempat lain tu boleh mari. Kalau mengajar lepas isyak, ada di masjid tu lah boleh belajarnya. Kalau 9.30 tempat lain boleh mari tempat belajar. Maghrib dia ngaji masjid dia sendiri. Lepas tu pakat mari 9.30 baru dia mula 9.30. Ni kira ngaji di masjid kapung, di masjid bandar lah. Pondok sekir, pondok tu dia ngaji sampai ke pukul 12 malam, 1 malam tu cerita lain. Ni ngaji cara kapung. Tapi di bandar lah ni. Boleh buat kelas 9.30. Tapi atas bahagian masing-masing. Tuan kehendak hidayah, mudah-mudah hati terbuka. Tapi wa man yurid an yudillahu, siapa yang mendaki oleh Allah bahawa menyesatkan sesiapa yaj'al sadayqan haraja, Allah Taala akan menjadikan dadanya sempit, sesak, tidak akan terbuka. Ada ni. Siapa ke Abu Talib tu dekat nak mati tu, Nabi mari dakwah lagi. Mari dakwah lagi. Tapi puak kafir Quraisy ni kok duk tunggu ni. Abu Talib takut tinggal agama. Duk kepung lagi, duduk kepung lagi Abu Talib. Nabi duduk dakwah. Akhirnya tak ada juga. Tapi memanglah ada perbahasan di kalangan ulama yang Abu Talib ni sebenarnya beriman tapi menyembunyikan iman. Ada dalam kita ada bicara ni. Mana Islam pada zahirnya tidak, tapi beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bicara kita, panjang bicara ni. Dari segi zahirnya bukan orang Islam, tapi dari segi hatinya beriman. Ada pandangan yang menyatakan seumpama itu. Jadi bila Abu Talib mati tidak mengucap juga, maka Nabi pun duka ceritalah turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kau kehendak. Innaka la tahdi man ahbabta, engkau tak hidayah akan mereka yang engkau akan siapa yang engkau kasih. Abu Talib lah.
innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau yang Muhammad tak boleh beri hidayah pada mereka yang engkau kasih. Walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah Ta'ala lah hidayah pada siapa yang Allah kehendak. Lalu tak ada hidayah juga. Siapa ke akhir? Sebab apa? Sebab Allah kehendak pada azal bahawa Abu Talib ni mati kafir. Allah kehendak pada azal, Allah menyesatkan. Allah akan jadikan dada tu sempit, tidak terbuka untuk terima agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ayat jelas perkara jahat adalah datang dari qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan dalil perkara jahat adalah datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.